rentak, itu maksud Natasha dalam bahasa Arab ni. Tu siapa kalau bubuh nama Natasha, itulah maksud dia. Jangan bubuh nama anak Natasha. Bukan tak boleh, saya tak kata tak boleh, cuma kalau orang Arab dengar dia jadi macam apa hal orang Melayu ni bubuh nama Natasha. Dia nak panggil itu pun dia rasa segan, sebab dia tahu makna, dia faham, dia segan nak panggil. Kalau dia panggil Nur Natasha, lagi segan. Dia kata ini nama pelik ni, dia kata Nur ni cahaya, Natasha pukul, dia jadi cahaya pukul. Nampak? Orang Arab tak panggil kita nama tu. Yang kita yang panggil bubuh nama Nur Natasha, cahaya pukul bang. So tak boleh, tu cerita nama tadi. Baik, nak sebut tadi, bila dia yang keduanya suami bernama Atiq bin Abu Ais, bila mana cerai kali kedua, kali ketiga barulah dia bertemu jodoh dengan Rasulullah. Umurnya 39 waktu itu, Muhammad 24 tahun. Maka kata Khadijah kepada Nafisah, Nafisahnya wakil on behalf, kamu pergi jumpa Muhammad, khabarkan kepadanya, aku nak melamar, aku nak meminang Muhammad. Ini cerita bukan zaman ni. Zaman ni 15 tahun sebelum Muhammad jadi Rasul, bermakna bukan zaman Islam ni, sebelum Islam yang berada di Mekah pada waktu itu. Dah ada dah orang perempuan meminang orang lelaki. Hari ni kalau kata Ustaz, boleh tak orang perempuan minang orang lelaki? Jawab dia boleh, tak jadi masalah kan. Macam perempuan nak minang saya, boleh. Antum wakil pengaji dia, Ustaz ada staff CGC nak minang Ustaz kan, tak ada masalah. Artinya boleh, bukan benda yang pelik, tapi sebab kita tak biasa, itu je. Kita tak biasa, ini cerita orang Arab dah buat. Nabi lagi awal ceritanya Muhammad. Akhirnya Muhammad mula-mula tidaklah diangguk. Kalau angguk nampak sangat Muhammad mengenyam pula kan. Makna macam orang mengantuk suruhkan bantal kan, memang sedap tidur. So bukan macam tu, Muhammad angguk-angguk, geling-geling pun tidak. So akhirnya tunggu dulu, lama sikit barulah Muhammad bagi tahu, okey, aku bersetuju untuk menerima lamaran Khadijah. Maka setahun kemudian, umur 25 dan Khadijah 40 tahun, berkahwinlah mereka dan mempunyai 6 orang anak. Hasil perkahwinan selama lebih kurang 25 tahun Khadijah dengan Muhammad. Waktu itu belum ada isteri yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Berapa jumlah isteri? Ada 12 isteri Muhammad. Yang pertama Khadijah, ini pun kalau susul-susul ni, nak hafal-hafal. Yang kedua Sa'udah binti Zam'ah, dia ada. Yang ketiga baru Aisyah binti Abu Bakar, anak Abu Bakar As-Siddiq, dia nak dara. Yang keempat Hafsah binti Umar Al-Khattab, anak Umar, pun Nabi kahwin. Kemudian kelima Zainab binti Jahsy, ni janda kepada Zaid bin Harisah, iaitu anak angkat Rasulullah, kahwin. Pun ada sebab juga lah, tu panjang cerita, nantilah kuliah akan datang. Yang keenam iaitu Zainab binti Khuzaimah. Yang ketujuh Ummu Habibah. Yang ke-8 Ummu Salamah. Yang ke-9 Juwairiyah binti Al-Haris. Yang ke-10 Sufyah binti Huyai. Dan yang ke-11 yang disebut Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah. Yang sebelah ni isteri Nabi Utuy. Satu lagi perempuan yang dikatakan hamba, dihadiahkan oleh pembesar Mesir, namanya Maryah Al-Qibtiyah, dihadiahkan tadi. Maka Nabi bila hamba waktu itu dia boleh bersama. Hari ni jangan, hari ni tak ada sistem hamba. Zaman itu hamba boleh bersama. Sama ni maknanya apa? Noneng. Noneng tahu noneng? Noneng ni bersetubuh lah, bersetubuh. Itu dalam bahasa tersembunyinya bernoneng. Itu kalau ada orang kata buat apa tu? Tengah noneng. Itu makna tersetubuh tu. Tak terpanjang nak dengar kan? Ya. Ini pun ada cerita ni. Hari Jumaat baru ni. Hari Jumaat baru ni. 96.7 itu Abang Jam. I follow tu kan. Itu 96.7. So bersama dengan Farah Fauzana dengan DJ Faizal, okey, dalam soal jawab Ramadan ni lah, puasa macam-macam ni kan, yang seronok sebab dia Hot FM, dia ramai anak muda, kira solid lah anak muda. 2 million, 2 juta dia punya listener, pendengarnya 2 juta, ramai. Dia bila buka soalan, wah Italian kira hebat lah kan, tak betul-betul. Bila soalan pertama tanya, dia baru 23 tahun kahwin. Macam baru ni lah, yang 23 kahwin dengan 52 tahun kan, sebelum puasa baru ni. Siapa ke nama dia tu, yang juara apa dia, gadis Melayu tu kan, siapa bilang gadis Melayu tak menang, tu zaman jadi tu. Dia menang gadis Melayu tu. Dia kahwin dengan umur 52 tahun, hampir 30 tahun. Dia punya beza dia, kita tengok mengulupo kan, dia lagi mengulupo. Ceritanya
23 tahun. Telefon saya ni, Ustaz, saya nak tanya Ustaz satu soalan. Perempuan, saya baru kahwin hari Jumaat baru ni, dan esoknya Sabtu puasa. Esok ni puasa Ustaz. Saya nak tanya Ustaz soalan, boleh tak saya bersetubuh pada malam hari dalam bulan Ramadan? Adakah dia membatalkan puasa? Allah. Penat tak jawab. Dia tanya tu waktu malam. Yang malam yang dia minta ke darah tu, yang dia boleh minum dan macam-macam tu, macam mana pula puasa waktu malam? Dia jadi confused, keliru. Dia keliru. Dia kata, malam boleh tak setubuh dengan suami? Saya kata, kalau tak boleh setubuh, saya pun demam je tu. Bukan kata awak aja demam. Bayangkan siang malam 30 hari, tak pingsan kita. Lalu ke duk Parkinson je. Ya. Ini nak ceritanya, masalah ni kita kata Ustaz tak jawab pun sekali pun saya. Yalah, soalan ni macam kita soalan kindergarten. Kindergarten maknanya soalan tadika. Soalan budak yang baru primary school, standard 1, standard 2. Ditanya soalan, tapi tak boleh kita meraihkan sebab dia dah soal. Tanyalah Ustaz, kita pun jawablah. Jadi saya kata tak ada masalah. Kan? Yang tak bolehnya waktu siang hari, yang tak boleh. Malam tak ada masalah. Malam ni makan boleh, minum boleh, nak setubuh boleh. Apa yang tak boleh siang, malam boleh. Allah bagi adil 12 jam je yang kita tak boleh nak buat apa, yang kita nak Parkinson sekejap. Bagi kita sekejap, kita tak setubuh siang hari. Itu pun banyak yang lajak tengah hari. Ya. Cerita tak boleh siang, malam ni al-bantayun wal sapuyun wal baludun wal makanun wal licinun wal hayun. Terus sebut boleh malam ni apa sahaja aktiviti yang di luar bulan Ramadan boleh, tapi jangan siang. Siang sabuk tenang kan. Bukan tak boleh nak cium isteri, boleh pergi kerja cium tangan, cium dahi boleh, tapi jangan over. Itu je, sebab makruh. Ini Islam ajar kan. Benda yang macam tu dia boleh memberi kesan kepada nafsu, sebab nafsu bila disentuh maka dia boleh. Sebab tak boleh kan. Benda tu budak tu tak berakai kan. Benda tu tahu budak tu tak berakai tuan-tuan. Awang tu mana berakai, dia tak boleh. Tunduk je, diusir dia, jangan main mengamuk dia. Sebab itu jangan buat. Nak cium dahi boleh, nak cium tangan boleh, jangan lebih. Sebab saya cerita ni bukan maksud nak lucuan, tidak. Berlaku yang datang kaunter zakat masa saya kerja zakat ni. Kak, umur berapa ni? Sebab saya tengok umur dia lebih tua saya banyak. Makak baru 43 tahun. 43 tahun dalam hati saya. 43 tahun pun terlajak siang hari Ramadan. Kalau 23 tahun terlajak kita tak heran. Ini 43 tahun. Mau lagi tu. Jangan main. Benda tu tadi, benda tak berakai. Dia nak je benda tu. Sebab itu jaga. Kenapa? Kalau dah terlajak 2 bulan berturut-turut, yang kena mana? Suami. Walaupun isteri yang ajak, bang, ya, kata suami, Fahal, jomlah bang, tak boleh, nak mampui 2 bulan ni, kata suami. Mula ya dah, nak mampui, kata suami. Kali kedua, kali ketiga, bang, ya, okey. Itu yang okey tu. Yang ni sebab benda nafsu. Bila puju ajak tadi akhirnya, ini yang kena suami. Yang kena suami 2 bulan dia tak boleh skip. Walaupun 1 hari dia tak puasa, kemudian sambut, dia tak boleh. Dia kena mula balik semula. Kalau di hari yang ke-60 dah berpuasa sampai pukul 5, sakit perut ke benda, kemudian paksa batal minum ubat, makan ubat, maka dia kena ulang balik daripada awal. 60 hari mutatabi'an, berturut-turut kan kata. Bukan boleh skip 1 hari dah solat, 1 hari puasa balik kemudian tak boleh. Dia mesti direct. Yang kena laki, walaupun yang isteri yang nak. Sebab itu kita laki arjalu qawwamun 'ala nisa. Laki menguasai wanita, kita kena tahan. Nafsu kita berapa? Kita nafsu 1, akal 9. Perempuan 9, nafsu akal 1. Allah bagi. Yang ni kita nak kena kontrol dah nanti dulu. Kalau nak sangat tak apa, kita buka puasa dengan tu tak apa. Ada orang tanya boleh tak buka puasa dengan setubuh non-name tadi? Saya tak ada masalah. Gantikan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu dengan Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Boom, terus jalan, tak ada masalah. Boleh. Ustaz boleh ke? Apa tak boleh pula? Sebab waktu itulah waktu dihalalkan perkara yang haram pada siang hari. Cuma bentuk kita nak buka tu macam mana? Itu je beza dia.
Takkanlah kita gelojoh sangat telan sebiji buah taman dulu kan. Pun dah telan sebiji buah taman aku ada Zam-Zam. Tidak redik semai cawan tu. Tidak beri apa di kopi susu ngambil ke terputung kat Ali ke sekejap kan. Bagi segar balik badan, refresh balik. Ini buka dengan itu je, tak ada masalah. Kalau itu pun tidak menjadi hukum haram. Nampak? Jangan kelirukan ya hukum. Jangan tak boleh, boleh tak boleh pula. Cerita dah masuk dah. Bila A je, up lah. Itu tak ada masalah. Baru A Allah tak sempat-sempat ni. Dia pun up terus. Dah sedia dah. Ya. Okey, nak cerita ni balik. Tak habis cerita tu ni. Seronok benda tu kan. Sambung ke bulan Syawal pula. Balik cerita punya tadi Khadijah tadi. Maka dapat 6 orang anak. Fatimah, Ruqayyah, Ummi Kalsum dan Zainab. 4 orang anak perempuan hidup membesar. Dan 2 anak lelaki yang bernama Abdullah dan Qasim meninggal waktu Abdullah 2 bulan, Qasim 10 bulan. Dan satu lagi Ibrahim, anak dengan Maryam Al-Qibtiyah. Itu pun lebih kurang dalam berbulan-bulan, 10 bulan meninggal. 3 anak lelaki Nabi meninggal dengan Khadijah, dengan Maryam tadi. Kemudian 4 orang anak Khadijah tadi besar. Saya nak ceritanya macam mana didikan Rasulullah kepada anak-anak muda bila menjelang Ramadan dan juga masuk 10 yang terakhir. Nabi asuh, Nabi didik dengan ilmu sebab mereka dah berada di Madinah. Hukum puasa ni berada di Madinah. Mekah tak ada puasa. Khadijah masa tu tak ada puasa. Khadijah tak solat, Khadijah tak puasa, zakat tak ada, haji tak ada. Sebab rukun Islam ni yang ada 4 di Madinah, 1 syahadah di Mekah. Maka ketika itu Khadijah sudah tiada. Yang ada Rasulullah. So Nabi ada Aisyah. Bila Nabi dengan Aisyah, dengan anak Khadijah tadi, Nabi tak pernah lupa tanggungjawab sebagai tanggungjawab seorang suami, kejutkan isteri dan juga kejutkan anak-anak. Untuk apa? Untuk bangun mendirikan ibadah. Waktu itu muda lagi. Fatimah belum kahwin dengan Ali, Ruqayyah belum kahwin dengan Sayyidina Osman. Maka Nabi asuh waktu itu belum lagi berkahwin. Tapi macam mana mereka punya akhlak, macam mana mereka punya iman, dan macam mana mereka punya kuasa ibadah mereka. Ini beza dengan kita hari ini. Bila mana kita tidak meneladani Khadijah, tidak meneladani anak-anak Khadijah dengan Rasulullah, inilah yang akhirnya berlaku sindrom malas nak ibadah, lemah nak beramal, tidak mahu melipat gandakan amalan di dalam bulan Ramadan. Rugi sebab Ramadan ni dia sampai habis nyawa kita. Tapi Allah akan tengok, lihat Ramadan yang mana yang paling hebat. Kalau kita katakan tadi Ramadan ini Ramadan yang terakhir buatku, sudah tentulah kita cuba usaha sedaya upaya untuk menjadikan kualiti Ramadan itu kualiti ibadah. Bukan hanya kualiti yang kita nak, kualiti nak raya tu yang kita sambut sebelum lagi Ramadan dah nak sambut raya dah. Woi, jaga sungguh. Baju raya hantar tempat yang canggih-manggih, kemudian kainnya semua jaga tu, kualiti lah tu. Kemudian kuih raya nakkan Edmund London, nak kena yang sedap-sedap ni. Kemudian apa lagi, Edmund Parisnya, Edmund Belgium, semua ni nak yang terbaik, semua yang terbaik. Jadi kalau kita tengok raya nak yang terbaik, Ramadan tak nak yang terbaik, rugilah tuan-tuan, rugi sangat. Sebab Ramadan ini kita diberi 1 bulan daripada 12 bulan. Dia punya ganjaran bonusnya amat tinggi dan amat jauh beza dengan bulan-bulan yang lain. Satu yang sunat dapat 1 pahala wajib. Tu saya kata apa? Kita duduk macam ni majlis ilmu ni, katalah yang ni sunat ni, kita ambil ni, dapat pahala wajib. Yang ada hanya dalam bulan Ramadan. Kalau duduk di Facebook, belum tentu. Muka buku kan, tengok muka buku tak ada apa. Lu tengok, kenapa orang tak like lagi pun ni? Lu tengok orang tak like dia punya wall ni. Adalah benda ni masuk tu kan. Orang tak like macam orang tak suka aku lah. Dia perasan diri dia kan. Baru kawan 20 orang, mana orang nak like kan? Bukan semua orang baca pun. Itu dia jadi trend sekarang ni. Tengok Facebook kamu, tengok siapa like aku ni. Orang like banyak orang like. Bila orang like banyak, dia punya perasaan syok sendiri. Nampak aku banyak kawan, mana orang suka aku. Ini pun satu hal. So kalau duduk di depan muka buku tak ada apa, tapi kalau duduk depan muka ustaz, nampak, tengok muka ustaz dah dapat pahala dah. Kan Nabi kata ada 5 tatapan yang kita boleh mendapat pahala. Ini bukan cerita Ramadan ni, tak kira Ramadan, tak kira bulan lain. Nabi kata yang pertama kamu menatap apa dia? Kaabah. Kaabah dapat pahala.
Bukan Kaabah yang gantung, Kaabah yang betul di Mekah. Itu dapat pahala. Yang gantung kita tak dapat. Kita tengok Kaabah kan ada 120 darjat orang pergi Mekah, berada di Masjidil Haram. Bila berada di Masjidil Haram 60 darjat daripada ibadat tawaf. Sebab tawaf tidak ada di Malaysia. Tak ada di Masjid Kelana Putra ni, tak ada. Ya, tawaf hanya berada di Masjidil Haram, Mekah, Kaabah. Okey. Yang kedua, 40 darjat baru sembahyang. Sebab sembahyang boleh tak Malaysia pun boleh, Malaysia pun boleh, di Mekah boleh, tak di Mekah boleh. Okey, yang 20 lagi iaitu dengan menatap Kaabah. 20 darjat markah kita dapat. Jadi semuanya ada 120 darjat orang yang sedang melakukan buat ibadat umrah dalam bulan Ramadan. Mereka dapat 120. Tengok Kaabah dapat pahala. Yang kedua, menatap Mashaf Al-Quran. Tengok Mashaf Al-Quran dah dapat pahala dah. Tapi janganlah makan pahala tengok dah 30 tahun tengok. 30 tahun makan pahala tengok je. Bacalah kan. Mana kata baca, mana yang boleh baca, kan banyak pun. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Jadilah nun pun jadi. Nun dah kira pahala satu huruf. Kullul harfi li hasanati 10. Nampak? Satu huruf 10 kebajikan. Kita menyanyi Hindustan, del tol pagahe, berapa banyak huruf tu? Del tol pagahe, del banahe. Tu belum yado kibara keni kelikan keli lagi teramu jisi hani kanata koi. Mengalir dari batu kan dapat pahala pun. Tapi kalau air mata sesalan, menangis kenapa? Dosa yang kita lakukan, pahala. Tapi kalau air mata Hindustan belum tentu. Itu nampak. Yang tu kenapa boleh? Kenapa yang kita Quran tak boleh? Kita nak baca, menangis baca kan, terasa disebut azabun alim wa qina azabun nar umpama. Bila sebut nar, Umar Al-Khattab menangis. Orang Umar tu hati keras, tapi bila dengar nar tu, nampak Umar seorang pemimpin tu baca Quran tak pernah miss. Bila mana dia baca Quran bertemu wa qina azabun nar, maka dia menitis air mata. Tu sentuhan hati Umar Al-Khattab, mengenangkan esok neraka, esok macam mana keadaan. Yang katakan wa akhiru itqum minan nar, penghujung Ramadan adalah pembebasan daripada api neraka. Ilaha illallah. Kalau ada cicak-cicak terjun cicak di sini, punya ramai tengok cicak. Tak pernah tengok orang ramai macam ni, punya ramai. Heran awalnya kira paling lama 10 tu kira dah lama tu. Masuk malam ke 11, 12 tengok macam mana. Tak yang heran mana yang ramai. Nak kata raya tak raya lagi. Mana ada raya lagi? Sebab orang tanya, Sat macam mana nak buat Sat? Kita ni tak tahulah ngat-ngat ayam tiap-tiap every year. Saya kata betul. Saya kata saya tiap-tiap hari, saya kata tiap-tiap malam berada di masjid. Kita tahu, kita tengok suasana macam mana. Malam pertama tu, belum lagi puasa tu, tarawih hari Jumaat tu, Allahu Akbar, di Kelang itu punya ramai. Masa itulah saya nak sebut, kita janganlah hanya menjadi hamba kepada Ramadan, jadilah hamba Allah. Kata Yusuf Qardawi, ulama Dr. Yusuf Qardawi kata kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Kamu jadi hamba Allah, kamu jangan jadi hamba bulan Ramadan. Kalau jadi hamba bulan Ramadan, itulah kita punya hangat-hangat penuh ni malam semalam pun ada. Ustaz boleh tak Ustaz tazkirah tarawih? Ustaz tazkirah tarawih, berebut nak tazkirah tarawih bulan Ramadan. Habis esok Ramadan, telefon Ustaz, minta maaf Ustaz, masjid kami tak boleh buat kuliah lagi. Sebab boleh? Orang tak ada. Tak, yang dulu Ramadan itu dentam sampai tak cukup bulan, tak apa dia tak cukup malam tu. Nak kan bila Syawal tak ada orang. Mana orang? Open house. Mana orang? Balik kampung, beraya. Nampak? Tu yang kita kata, jadi hamba Ramadan ni problem. So jadi hamba Allah insya-Allah dia istiqamah. Kita nak begitu. So tak nak kita nak awal, sebab akhir tadi itqu minan nar. Nabi kata pembebasan daripada api neraka. Nar tadi kata Umar Al-Khattab, bila mana kita dengar maka Umar nangis, kalau boleh kita menangis. Balik tadi bila Quran yang kita baca dia mendapat kebaikan yang banyak. Okey, sambung yang ketiga, selain daripada Kaabah dan Quran, yang ketiganya menatap wajah para alim ulama, tok guru ataupun ustaz yang saya sebutkan tadi. Tengok aja dapat pahala. Kan? Kalau puji lagi bagus kan? Puji, puji yang baiklah umpamanya. Okey, yang keempatnya menatap wajah ibu dan bapa, dapat pahala. Balik ni salam mak bapak. Kalau yang dekat-dekat lah, kalau jauh ke Perak ke apa susah kan. So tengok, jangan tengok gambar tak dapat. Tengok betul-betul gambar tak ada benda. Rindu mak bapak kan, tengok gambar rindu mak bapak, I love you, I miss you, muah kan.
Tak dapat. Dia tengok betul. Pergi jumpa. Tengok, puji mak pak, puji bapak abah ni sekali pandang macam Shahrukh Khan pun ada. Tengok abah ni, kali kedua macam Amitabh Bachchan pun ada. Puji dia. Mak begitu juga. Tengok muka mak, mak sekali kali tengok macam Angelina Jolie pun ada. Macam Mariah Carey kali kedua. Tengok kali ketiga macam Meriam Belina pun ada. Tengok kali keempat macam Nyi Blorong. Nyi Blorong tahu? Zaman saya ni, zaman Nyi Blorong tu Susana dengan Barry Prima. Siapa yang kenal lah dulu macam mana Jaka Sumbaran dengan Jaka Sembuh benda lah tu dari Bumio tu. Masa zaman apa dia Raja Emma berlaku dulu kan, Barry Prima tu kan dia selalu dengan Susana tu. So puji dia, tapi jangan menakut-nakut tengok muka mak tengok muka mak ni hidung jatuh ni. Tanda orang nak mati mak saya rasa antaranya ustaz-ustaz sebut hidung jatuh. Meninggal semua tu. Tengok muka dapat pahala. Allah nak bagi senang sangat ganjaran pahala. Yang kelima ni suami isteri. Tengok wajah isteri, tengok wajah suami sebelum tidur. Nabi tak pernah miss. Tengoklah giliran lah. Kalau Aisyah lah, kalau Zainab lah tadi, kalau Ummu Habibah sebelum tidur tengok muka dan wajah isteri, Nabi amalkan, dapat pahala. Isteri tengok muka suami, suami tengok muka isteri. Jangan berpaling. Maknanya tengok betul eye contact. Tenung betul tengok. Dan bukan tengok saja, makna tengok dalam keadaan senyum, smile. Itu senyum tak berzukat tak apa-apa. Itu kan cantik luar, cantik dalam, kepada lagi tu. Itu senyum, tengok muka senyum. Memang mudah. Cuma 25 dulu. Ini cerita dia. Tak apa kalau mudah pun tutup mata. Mula-mula okey, yang tutup mata abang tengok muka yang. Kemudian esok pula malam yang tengok muka abang pejam mata pula. Tidak dua-dua muntah kan. Itu cerita dia. Ini cerita nampak punya gelak ni, tapi Nabi buat pahala kita. Tengok muka isteri dapat pahala dah. Kan disebut lagi, bila mana kita duduk di dalam rumah sama dengan keluarga, paling tidak seminggu sekali jangan lupa sembahyang berjemaah dengan isteri, dengan anak. Bila mana salam suami dengan isteri, gugur dosa ikut celahan jari. Gugur dosa isteri yang nusyur dan durhaka pada suami tadi, salam dengan suami, gugur dosa. Lepas salam jangan perhati pula mana dosa tak nampak. Dia tak nampak lah dosa mana, nampak benda yang sama'iyat, perkara ghaibah, benda ghaib. Jadi kita salam tu, kemudian kita pula peluk, kemudian itulah, tengoklah keadaan macam mana. Kalau kita rasa nak betul-betul feeling betul-betul, bang saya minta maaf bang, dah saya yang salah yang, bukan abang, bukan yang, dah bukan yang bang salah, saya yang salah yang, ayang yang salah ni. Masing-masing mengaku salah diri, bagus kan? Kalau macam tu tak nego. Makna bila peluk tu, bang saya yang salah bang, dah kata abang, bukan you yang salah, I yang salah, dah I yang salah bukan you. Seronok pula kan, masing-masing mengaku salah. Biasanya dah, bang abang salah, dah you yang salah, dah kan begitu. Sudah tepuk dia pun.